Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, lama saya tidak syuting di background ni. Saya punya mini office. Okay, hari ini saya ingin bercerita sikit mengenai mungkin pengalaman, memori lah, untuk kenangan. Sebab kemarin 23 hari bulan, saya punya sepupu, memang rapatlah sebab kami membesar sama-sama, kongsi banyak hal yang kami kongsi bersama. Dia telah dijemput oleh Allah, telah meninggal, telah kembali kepada rahmatullah. Kemarin kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk Wan Nasira binti Matsun. Semoga Allah tempatkan dia bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya buat video ni sebagai kenangan lah. Walaupun kami tidak dapat ziarah arwah sebab dia tinggal di Kedah, kami di Sabah, dan memang dia meninggal semalam tu jam 1:30 pagi. Saya pun dapat message tu, dapat baca waktu subuh. Suami saya sudah tahu jam 2 lebih macam gitulah. Tapi saya tanya kenapa tidak bangunkan saya dan bagi tahu berita tu. Dia cakap kalau dia bangunkan saya, mesti saya akan nangis dan sedih dan tidak tidur lagi lah, macam gitu kan. Dan lepas main subuh, dia bagi tahu, dan masa tu memang tidak dapat, memang menangis lah. Saya buat video ni pun boleh ke tidak macam tu kan. Okay. Saya sedih tu kan, sebab pertamanya mungkin tidak jumpa lah, tidak jumpa. Memang tidak akan dapat jumpa dia lagi lah. Dan juga banyak yang kami planning, banyaklah suka duka dengan dia. Beza kami 5 tahun saja. Sempat sekolah rendah sama-sama. Lepas tu sekolah menengah memang pisah lah. Maksudnya saya sekolah di tempat lain, dia di tempat lain gitu kan. Dan di masa kami di U pun kami tempat lain. Cumanya dia di quiz, saya di UM, dan selalu juga jumpa. Dan apa-apa macam masalah, memang dia akan konteks dan dia akan kongsi lah bersama-sama dengan saya. Dan yang sangat terharu tu, sebelum beberapa bulan lah sebelum dia pergi, sebelum dia meninggal, dia bagi tahu dia mau balik ke Sabah. Tapi sebab kekangan, dia ada dialisis, dia ada buah pinggang, jadi dia kena dialisis 3 kali seminggu macam tu. Dan itu salah satu menjadi kekangan lah bila dia balik ke Sabah mencari tempat dialisis macam tu kan. Okay, pernah juga last kami berjumpa masa 2000, saya tidak pasti 2018 ke macam tu. Dan hanya berhubung melalui telefon dan video call lah. Tapi saya pelik juga di saat-saat akhir ni kami tidak berhubung. Padahal sebelum ni
kami sentiasa berhubung, macam selalu at least WhatsApp, apa khabar, tanya khabar kan, macam tu, sudah makan gitu. Tapi last kami WhatsApp bulan Ogos. Memang Ogos, September, Oktober kan, sebulan lah, sebulan sebelum dia meninggal tu memang kami langsung tidak berWhatsApp. Minggu lepas, dalam 2 minggu yang kebelakangan ni lah, memang hati tu mau WhatsApp tapi tidak terWhatsApp. Mau call, tidak tercall. Tidak tahu, saya pun tertanya-tanya kenapa saya tidak tanya-tanya kabar dia ni kan, macam tu. Tapi tidak tahu juga kenapa. Mungkin memang Allah sudah tetapkan, mungkin ada hikmah, dan ada hikmah lah, pasti ada hikmahnya. Hanya kita saja yang belum tahu kenapa dan mengapa kan. Dan last kami bermesej tu berkontak bulan 8. Tapi saya ada jugalah ikut dia punya macam perkembangan. Dia selalu share dalam grup WhatsApp begitu. Tapi saya tidak menyampuk, ataupun orang cakap tidak respon. Saya menengok sahaja macam tu. Cuma itulah, macam pelik juga kan, kenapa saya bukan mahu tanya kabar. Saya dah tahu kan perkembangan dia sihat macam tu kan. Dia cerita lah dia suruh makan ke apa semua kan, sudah. Jadi saya macam okey, saya tahu dia sihat, alhamdulillah macam tu. Jadi saya mungkin jugalah pasal kesibukan. Memang sibuk betul saya beberapa bulan kebelakangan ni, memang saya sibuk sangat. Hampir memang masa untuk rehat untuk diri sendiri itu tiada. Sampai sakit 2 minggu sakit, lepas tu sehat seminggu sakit lagi macam tu kan. Sebab kurang rehat. Jadi mungkin sebab itu jugalah saya tidak berapa kontak macam tu. Jadi bila kemarin tu saya amat terkilan. Kenapa di saat-saat akhir saya tidak banyak berhubung dengan dia macam tu lah. Dan juga dia selalu cakap, "Kak, bawa aku pulang pergi Sabah," macam tu kan. Cuma itulah, bukan kami tidak mau bawa dia pulang. Cuma kekangan tu, kalau macam tiket untuk balik ke Sabah tu insyaAllah ada. Cuma itulah, untuk dialisis macam tu kan. Sebab seminggu dia kena dialisis 3 kali. Lepas tu kalau dia di sini dialisis dia susah mau dapat, pergi ke Tuaran ataupun kena cari dululah macam tu. Dan juga last kami berbual panjang bulan 8 tu jugalah. Dia call, "Kak," dia cakap, "apa pendapat kau?" Dia cakap, "Kalau saya ada orang derma buah pinggang." Dia cakap, "Okey, alhamdulillah." Saya cakap, "On je. Jadi tapi tanya doktor dululah apa dia punya kesan ataupun apa dia punya kebaikan ataupun keburukan macam tu kan." Okey, lepas tu doktor cakap okey, sebab dalam Malaysia dialah yang macam bertuah, nama dia naik dapat penderma buah pinggang tu. Alhamdulillah, memang dia seronok lah. Dia cakap kalau dia dapat buah pinggang tu, dia mau pergi umrah, dia mau bekerja, dia tolong mak bapak dia mau bawa mak bapak dia pergi umrah macam tu kan. Dia mau buat yang terbaik lagi lah macam tu. Alhamdulillah. Saya cakap saya support dia. Saya cakap pergilah, buatlah pembedahan tu kalau baik untuk kau. Cakap macam tu. Kalau macam soal pembedahan tu begitu, jangan risaulah. Mungkin kita
adalah sumber-sumber untuk tolong begitu kan. Dan mungkin kebajikan pun boleh bantu begitu. Saudara marah begitu, jangan risau cakap. Cuma tanya doktor tu dia bagus dengan kamu atau tidak begitu kan. Jadi lepas tu dia senyap gitu. Saya call dia balik, macam mana pendermaan buah pinggang, okey ke tidak, jadi ke tidak, cakap begitu kan. Dia cakap macam tak jadi kak, sebab adalah beberapa faktor yang tidak membolehkan begitu. Lepas tu okeylah, saya cakap kalau tidak apalah, kita cuba lagi. Saya tidak ingat pasal apa yang tidak jadi tu, sama ada penderma tu sehat semula ataupun ataupun risiko keselamatan dia, saya tidak ingat sudah apa yang dibagi tahu tu. Lepas tu saya bagi support juga. Saya cakap mungkin ada yang terbaik lagi Allah mau bagi, cakap begitu. Iya kak, dia cakap saya sentiasa doa, dia cakap begitu. Okeylah. Lepas tu itulah, jadi dia tidak jadi buat pembedahan buah pinggang tu. Dia dialisis macam tu. Tapi Allah lagi sayangkan dia. Macam itulah. Dia batuk-batuk juga dulu. Dia batuk-batuk. Lepas tu memang Allah dah takdirkan macam tu kan. Jadi itulah, hari kemarin hari Ahad, hari Sabtu malam lah. Sabtu malam jam 1:30 pagi, masuk hari Ahad lah kan. Dia pun Allah jemput. Dia meninggal masa tu di hospital lah. Dan dia dikebumikan pun sebelum Zohor ataupun Zohor rasanya kemarin. Dan kami tidak bawa lah dia pergi ke sini. Dan semua urusan di Kedah alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan bila kakak saya yang di Shah Alam, diorang pergi di sana lah, di Kedah. Jadi suami dia cakap dia senyum macam orang tidur, tidak nampak pun dia macam sakit. Dan juga alhamdulillah ada suatu wangian yang ada dalam ruangan tu lah. Wangian Allahu alam, kita nak tahu wangian, mungkin dari segi amalan-amalan dia ni memang sangat baik. Dengan semua orang dia baik, walaupun orang tu menzalimi dia ataupun orang tu tak suka dengan dia, tapi dia sangat baik. Kemarin pun saya post, saya minta doa untuk dia. Ramai cikgu-cikgu dia mesej saya, Assalamualaikum, saya cikgu pada arwah, gitu-gitu kan. Dia sangat baik. Bukan seorang cikgu dia mesej saya tau. Ramai lagi. Saya ustazah dia, pelajar arwah dulu masa di sekolah. Sangat baik, sangat tersenyum, seronok, ceria macam tu. Lepas tu kawan-kawan dia pun mesej juga benda yang sama, cakap puji dia baik. Dan kami akui, keluarga dia pun kami akui dia memang sangat baik. Memang sangat baik. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia dalam syurga tanpa hisab. Dia sangat baik. Mungkin saya tidak boleh gambarkan lah. Saya macam merasakan dia masih ada lagi di Kedah sana. Sebab tidak nampak secara zahirnya kan, tidak nampak. Walaupun dalam kakak bagi gambar kubur gitu kan, tapi seolah-olah dia masih ada lagi. Yalah, masih baru kan. Cuma itulah harapan
Harapan saya mohon juga kemaafan sekiranya dia pernah melakukan salah silap dengan kawan-kawan, dengan siapa-siapa. Saya bagi pihak dialah dan keluarga memohon maaf dan halalkan makan minum arwah, serta doakanlah dia semoga dilapangkan kuburnya, dirahmati oleh Allah, diampunkan dosanya, ditempatkan dia bersama orang-orang yang beriman, dan juga dimasukkan dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Okey, rasanya setakat itu sahaja saya punya sedikit cerita mengenai sepupu saya ini. Saya sayang arwah kerana Allah, dan kami sekeluarga pun sayang arwah kerana Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.